Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Nawaina ta'alluma wa ta'lima, tazakkura wa tazkir, wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah, wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih, wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair, ibtigha'a wajhi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Sehingga katanya ada pun yang wajib pada syarak. Ke surat lapang dekat ni. 1, 2, 3. Hendaklah kita tahu hendaklah kita tahu bahawasanya Tuhan itu ialah satu zat yang mengadakan sekalian alam ini. Hendaklah kita tahu. Sebelum tu dia cara bab hukum syarak. Wajib pada syarak. Ia bahas dah wajib pada syarak, wajib. Bahas belaka dah bab hukum akal sudah, hukum adat pun sudah, dah hukum syarak pun sudah dah lah kalau gitu. Wajib pada syarak kita ulang dulu. Wajib pada syarak ulang sikit. Wajib pada syarak tu mana? Wajib pada syarak iaitu barang yang dijanjikan dengan memberi pahala kerana mengerjanya dengan ikhlas, dan dijanjikan seksa kerana ketiadaan mengerjanya dengan ketiadaan uzur. Tu yang wajib pada syarak. Wajib pada syarak ni perbicaraannya pada hukum fiqh. Mana contoh dia mari hak wajib pada syarak? Kalau buat boleh pahala, tak buat dosa. Iaitu seperti mengiktikadkan ada Tuhan, dan juga mengiktikadkan bukan tadaknya, dan juga tahu dalil bagi keduanya. Kedua ada Tuhan dan kedua bukan tadak tu. Kedua ada Tuhan dan bukan tadak tu. Dalil kedua je. Maka dalam ilmu tauhid, mana hak wajib kita kena pelajari? Yang pertama kena tahu dulu adanya Tuhan tu. Kena tahu sifat yang wajib. Yang kena tahu 3 perkara dalam ilmu tauhid, baru kita lepas daripada taklid, baru lepas fardu ain. Yang pertama tahu bahawa sifat wajib Allah tu, sifat ada, sifat kidam, sifat bakok dan seterusnya sampai habis tu, wajib kena tahu tu. Wajib tahu makna sifat tu. Wajib tahu. Tak ngapa tak apa, tapi biar tahu. Bila orang kata Tuhan ada, ada. Tak apa dah boleh sebut wujud pun. Tuhan kekal tak? Kekal. Tak apa dah boleh sebut bakak pun. Tuhan sedia tak? Sedia. Tak apa. Sah dah gitu. Yang kedua, kena tahu perkara yang mustahil atas Allah. Supaya kita nak iktikad hukum dia tu, iaitu istihalatun mustahil, bukan binasa Tuhan, bukan tadak Tuhan. Tu kena iktikad. Maka bila nak iktikad itu wajib kena tahu juga. Tu yang kedua, tahu perkara yang mustahil, supaya kita boleh iktikad dalam hati hukum hukum istihalatun mustahil di dalam hati iktikad kita.
Yang ketiga mesti kena tahu dalil setiap-tiap sifat tu. Dalil wujud. Benda dalil wujud Allah, dalil kidam Allah, dalil baqa Allah. Tu kena tahu belaka Maka buat mari dah contoh 3 perkara yang wajib. Maknanya kalau tak tahu 3 ni dosa. Gitu. Tak tahu 3 yang diberi contoh ni, maka tak tahu ni jadi dosa. Dosa orang yang mukallaf tu. Tak tahu dengan tanpa uzur lah. Kalau ada uzur tak apa, nak mana? Belajar dah tapi tak faham. Belajar kat umur dah tak faham. Tapi ada kat umur dah majlis. Tak apa nak buat mana? Tu ada keuzuran. Tapi kalau tak ada uzur, tak belajar, tak mari. Hak tu dosa. Hak tu dosa tu. Saja lari daripada kewajipan tu. Maka haram lah hukum dia. Habis. Tu hak dia hak dia bahas dah. Dia cerita dah bab wajib pada syarak. Sebelum tu wajar lagi lah. Tu wajib pada akal. Wajib akal, hukum adat. Wajib kena tahu belaka. Dipanggil wajib wasail. Nak masuk umur tauhid wajib kena tahu tangga-tangga rumah tauhid tu. 3 tangga dia tu. Hukum akal tu kena tahu. Tak tahu tu maka tidak kena, tak sah tauhid dia. Kemudian dia kata hendaklah kita tahu bahawasanya Tuhan itu ialah satu zat yang mengadakan sekalian alam ini. Hendaklah kita tahu bahawasanya Tuhan, siapa Tuhan tu? Tuhan itu ialah satu zat. Sini satu zat. Tuhan tu satu zat. Zat ni benda. Zat ni ialah maqama binafsih, dia bagi. Barang yang ada dengan diri dia sendiri. Barang yang berdiri dengan diri sendiri. Mana tidak tumpang pada yang lain. Tu orang panggil zat. Hak segi sifat. Hak lawan ni sifat. Sifat ni maqama bi ghairi. Barang hak berdiri dengan selain dia. Selainnya. Mana benda? Dia berdiri pada sifat ni, dia berdiri pada zat. Tu dipanggil sifat. Tuhan ni, Tuhan bukan sifat. Tuhan ialah zat. Zat mana? Zat yang mengadakan sekalian alam. Zat yang mengadakan sekalian alam ini. Semua alam ni hak ada Tuhan yang mengadakan. Alam ni benda alam. Alam ni masih Allah, barang yang selain daripada Allah. Sebut alam bukan Tuhan lalu. Sebut alam bukan Tuhan. Dia yang menunjukkan adanya Tuhan. Dia jadi tanda, bukti, dalil bagi adanya Allah Taala itu. Itu alam. Tuhan ni Tuhan yang mengadakan alam. Alam tu alam selain daripada Tuhan. Ada juga orang dia buat pandai mikir. Dia buat pandai mikir, dia kata mana? Satu hari nanti mustahil. Satu hari nanti tak mustahil alam akan mengalahkan Tuhan. Betul ke salah cakap gitu? Salah. Tuhan tu pencipta dah. Alam tu yang dicipta dah. Macam mana nak kalah pula? Dia salah di istilah lagi. Percakapan tu salah di awal lagi. Tak tahu makna Tuhan tu apa, tak tahu makna alam tu benda. Alam tu selain pada Tuhan. Tuhan tu Tuhan tu bukan alam. Bila sebut Tuhan bukan alam, bila sebut alam bukan Tuhan. Makna alam nak mengalahkan Tuhan tu mustahil pada akal. Kerana Tuhan mesti nak jadi Tuhan kena ada dua sifat tu. Istighna dengan iftikar. Terkaya daripada sesuatu dan sesuatu tu berhajat kepada dia. Tu baru boleh jadi Tuhan. Macam mana nak disebut Tuhan kalau boleh mengalahkan? Cakap tu tak pandai dah ada. Beberapa tahun lepas dengung ni dia cakap gitu. Tu Tuhan ialah satu zat yang mengadakan sekalian alam ini dengan tidak sesat. Satu pun dengan tidak sesat, satu pun.
Tuhan mengadakan sekalian alam. Alam ni bukan alam semesta ni. Semua kita ni bawa panggil alam. Bukan alam dalam ilmu sains tu, alam semesta. Alam semesta kena pada langit kena pada planet-planet tu. Bukan. Alam sini kena pada selain daripada Allah, alam lalu. Botol alam ni. Meja alam, kitab alam. Kita pun alam. Yang mengadakan sekalian alam ini dengan tidak sesak satu pun. Tuhan buat dengan tidak sesak satu pun. Maknanya tak ada cici pun daripada perbuatan Allah. Tak ada. Semua hak ada atas muka bumi ni tak lari daripada perbuatan Allah. Semua. Tak ada terkecuali satu pun. Kalau ada terkecuali, Tuhan tu tak layak jadi Tuhan. Kerana sudah ternapi dah. Sudah ternapi dah sifat iftikar ilahi kullu ma'adah. Berhajat kepada yang lain tu. Berhajat yang lain kepadanya tu. Kalau ada satu je tak berhajat kepada Tuhan, maka tak panggil Tuhan dah dia. Tak panggil Tuhan dah. Sebab ada terlepas daripada berhajat kepada Allah. Tu syarat nak jadi Tuhan. Habis. Dan ialah juga, dan Tuhan tu juga yang meniadakan dan memindahkan daripada satu kelakuan kepada kelakuan yang lain. Dan ialah juga, dan Tuhan tu juga yang meniadakan. Hak meniadakan dia juga. Daripada ada kepada tak ada. Mengadakan tadi daripada tidak ada kepada ada. Tu perbuatan Allah. Perbuatan Allah ni mengadakan daripada tiada kepada ada. Perbuatan kita ni kasbi, usaha saja. Sambung je perbuatan kita ni. Dan perbuatan Allah juga meniadakan, iaitu daripada ada kepada tak ada. Macam kita sebelum lahir kita ni tak ada, maka Tuhan mengadakan lahirlah kita. Kemudian lagi kita akan mati, maka meniadakan kita. Kemudian bangkit pula, mengadakan balik. Tuhan mengadakan dan meniadakan. Maknanya Tuhan ni mengubah sesuatu tu daripada ada kepada tak ada, daripada tak ada kepada ada. Tu perbuatan Allah. Dan memindahkan daripada satu kelakuan kepada kelakuan yang lain. Dan Tuhan tu jugalah yang memindahkan daripada satu kelakuan, satu sifat kepada kelakuan yang lain, kepada sifat yang lain. Daripada kecil kepada besar, daripada pelang daripada hijau jadi kuning. Tu buah daripada tak masuk jadi masuk. Tu kalau begitu, tengok kata, kalau begitu sahlah dipermaknakan lapah Tuhan itu dengan tuan bagi tiap-tiap suatu, atau tupuan bagi tiap-tiap suatu yang maujud, yang lain daripada zatnya Ta'ala dan sifat-sifatnya. Kalau begitu, maknanya kalau kita faham dah bahawa Allah Tuhan itu ialah zat yang mengadakan sekalian alam, dan juga zat yang meniadakan dan memindahkan daripada satu kelakuan kepada kelakuan yang lain, maka lafaz Tuhan itu sah kita nak tak dengan makna tuan bagi tiap-tiap yang lain. Makna tuan bagi tiap-tiap suatu. Sah Rabbul Alamin kita nak baca. Tuan. Rabb tu asal mana tuan. Dia dulu ejaan dulu dia memang je kalau tuan tua dia je terwaw he alik tuha gitu. Tuan tu asal Tuhan, ejaan dulu Tuhan tu tuan dah tu. Tapi bila mari moden sikit orang Melayu dia buang he tu. Dia tukar, kalau tua jadi terwaw alik saja. Kalau Tuhan jadi kalau Tuhan jadi terwa alik buang he tu. Tapi untuk membezakan lapar Tuhan dengan lapar Tuhan, maka di Tuhan tu dia tak he. Makna sama je sebenarnya. Tuhan ni makna yang punya. Yang punya. Tuhan pun dengan Tuhan ni makna yang sama.
Mak tu dia kata boleh kita letak Tuhan tu dengan makna tuan bagi tiap-tiap suatu. Tuan bagi tiap-tiap suatu. Sebab memang dia hak milik suatu ni. Sebab tu tak boleh kita nak kata Tuhan zalim, tak boleh. Tak boleh nak kata Tuhan tu zalim. Tak layak perkataan zalim itu diletakkan pada Tuhan. Kerana makna zalim, makna zalim itu ialah menguruskan, menguruskan sesuatu yang bukan milik dia. Satu makna zalim, menguruskan sesuatu yang bukan milik dia. Makna yang kedua ialah zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Makna yang ketiga ialah zalim ni melampaui batas. Tiga makna zalim ni tak sesuai belaka letak di Tuhan. Tak boleh kita nak kata Tuhan zalim. Tak boleh. Sebab apa? Kerana istilah zalim tu tak kena dah di Tuhan. Yang pertama tadi nak kata Tuhan menguruskan harta yang bukan, menguruskan sesuatu yang bukan milik dia. Ada yang bukan milik Tuhan? Tak ada. Sebab tu dia kata tu tuang bagi tiap-tiap suatu. Tak ada sesuatu yang ada di muka bumi ni hak bukan milik Tuhan. Tak ada. Semua Tuhan buat ni hak milik dia belaka. Maka ikut bandar dia. Kalau dia nak buat sekalipun orang yang taat masuk ke dalam neraka, orang yang maksiat masuk ke dalam syurga sekalipun, tetap tidak dipanggil Tuhan tu zalim. Sebab apa? Kerana dia ikut bandar dia. Dia nak buat siapa? Dia atur orang siapa ni? Atur orang siapa? Kalulah Tuhan buat, harus dah bagi akal Tuhan nak letak orang taat masuk dalam neraka. Orang yang maksiat masuk syurga, harus je bagi akal. Cuma Tuhan janji tidak buat gitu. Tuhan janji nak letak orang yang taat masuk ke dalam syurga, orang yang maksiat masuk ke dalam neraka. Janji tu suku kira asal kau harus. Kalau pun Tuhan buat gitu, orang yang taat masuk neraka, orang yang maksiat masuk syurga, tetap tidak dipanggil zalim. Kerana kita ni siapa dia? Orang taat tu hak siapa? Orang maksiat tu hak siapa? Hak Tuhan, ikut bandar dia. Bukan dia ambil orang lain. Maka tidak sesuai makna zalim itu. Makna yang kedua pun tak boleh juga. Iaitu mana yang kedua ni? Meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Siapa yang menentukan sesuatu pada tempat tu? Tuhan juga. Maka tak boleh kita nak kata Tuhan buat sesuatu benda tu bukan pada tempat dia. Hak bukan pada tempat dia sebab ada undang-undang. Hak kata gitu. Ada undang-undang. Dan di Tuhan sakut bau dak undang-undang ke Tuhan? Tuhan tu sakut bau dak undang-undang? Tuhan tak sakut bau undang-undang. Dia hak buat undang-undang. Kalau kita lah guna siapa? Dah buat undang-undang. Mana? Buku letak mana? Buku letak dalam jambang. Kitab ni letak dalam jambang. Tu baru panggil zalim. Bukan pada tempat dia. Apa? Undang-undang syarak ada dah. Kitab-kitab gini, kitab-kitab agama mesti kena mulia. Kalau kita langgar undang-undang tu baru kita panggil zalim. Ada apa Tuhan? Tuhan boleh panggil zalim? Tak, sebab dia buat undang-undang tu. Yang ketiga melampaui batas. Kalau mana melampaui batas pun tak sah juga nak letak Tuhan tu zalim. Kerana siapa yang membataskan Tuhan? Ada yang membataskan Tuhan? Tak ada. Kita dibatasi ni kita dengan undang-undang, tak kira undang-undang dunia ke, undang-undang syarak ke. Maka sebab itulah tidak sah nak letak perkataan zalim itu kepada Tuhan. Tak sah. Tu sebab tu. Sebab Tuhan tu dia kata tuan bagi tiap-tiap suatu tu. Tuan bagi tiap-tiap suatu. Tak boleh nak kata Tuhan itu zalim. Atau tupuan bagi tiap-tiap suatu yang maujud. Ataupun tupuan. Tupuan ni benda tupuan. Tupuan ni jadi tempat tumpu, tempat berhajat. Dia tidak berhajat, orang lain yang berhajat. Tu baru jadi tupuan. Tupuan ni mana? Tumpuan lah, tempat yang ditumpu, tempat dituju.
tupuan. Ya tupuan atau tupuan bagi tiap-tiap sesuatu yang maujud. Tempat berhajat bagi sesuatu yang maujud yang lain daripada zatnya Ta'ala dan sifat-sifatnya. Yang maujud yang lain daripada zatnya dan sifat-sifatnya. Gitulah sesuatu yang lain yang maujud juga. Kita pun ada juga. Tuhan pun ada juga. Maka telah bersetuju oleh segala yang berakal di atas adanya Ta'ala, melainkan puak-puak yang sedikit jua mengatakan tidak ada Tuhan. Okey, apabila kita faham dah kata Tuhan itu Tuhan bagi tiap-tiap sesuatu atau tupuan segala yang maujud ni, maka telah bersetuju oleh segala yang berakal. Semua orang yang berakal setuju di atas adanya Allah Ta'ala. Di atas adanya Allah Ta'ala. Tak ada kalau orang yang berakal yang orang yang berakal yang sihat ni tak dapat tidak, dia akan setuju kata adanya Tuhan. Adanya Tuhan yang maujud, adanya Allah Ta'ala tu. Kecuali puak-puak yang sedikit juga. Atau orang kafir pun kalau mikir-mikir betul ikut pemikiran yang sihat, dia akan akhir jawapan pun dia akan kata ada satu kuasa. Cuma orang Islam ni dia ada hadis dan Quran yang mengatakan kuasa itu ialah Allah. Dia akan ke situ juga. Melainkan ada juga puak-puak yang sedikit juga. Puak-puak yang sedikit saja mengatakan tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Ada juga puak-puak sedikit tak percaya kepada Tuhan ni. Tak percaya kepada Tuhan. Iaitu puak-puak etis ni. Etis. Puak-puak ni dah ramai. Sikit tapi sekarang ni kau menular dah. Pemikiran-pemikiran hak membawa kepada tak percaya ke Tuhan ni. Tak percaya ke Tuhan. Ni banyak, bukan di Kuala Lumpur saja. Dalam kampung pun di kampung kita pun ni berlambak-lambak dah. Kalau ada kampung ada 4-5 kaki ramah tu. Hak jenis tak percaya Tuhan ni. Tengok hak viral video cakap kutuk Nabi, kutuk Tuhan, pas orang-orang naik viral. Tu timbul tu. Tak kira gila tak gila pun. Tapi bila kena katuk tu nampak macam sedar. Kalau gila ngamuk dah, ambil golok dah. Ni kena tu. Salah sebut. Salah sebut ada sedar tu. Tu bahaya tu. Dia bawa begitu. Dia bawa. Dia ada masuk dah pahaman-pahaman hak gitu learning. Adapun makna rasul itu, benda makna rasul, adapun makna rasul itu ialah manusia yang memberitahu oleh Tuhan akan manusia itu hukum-hukum supaya beramal ia manusia itu dengan hukum-hukum dan menyampaikan dia kan hukum-hukum kepada yang lain. Tu makna rasul, iaitu seorang manusia. Mesti dia itu manusia. Bukan daripada kalangan jin, bukan daripada malaikat. Tu sebut manusia nak keluar daripada jin dan malaikat. Tak ada nabi rasul daripada jin, daripada malaikat tak ada. Wali ada, wali daripada kalangan jin ada, sahabat daripada jin ada. Nabi rasul ni tak ada daripada jin, dia daripada manusia saja. Mesti dia ni manusia lelaki. Tidak ada rasul itu daripada perempuan, tak ada. Daripada khusus betul lagi lah, tak ada. Yang ketiga mesti daripada orang yang merdeka. Tak ada nabi dan rasul itu daripada golongan hamba, tak ada. Mesti dia daripada golongan yang merdeka. Tu manusia mana yang memberitahu oleh Tuhan akan dia. Makna Tuhan memberitahu Tuhan kepada Nabi tu panggil wahyu, memberi wahyu, menurunkan wahyu kepada Nabi tu akan manusia hukum-hukum. Beritahu hukum-hukum
supaya beramal ia manusia dengan hukum-hukum dan menyampaikan dia hukum-hukum kepada yang lain, kepada orang lain, kepada umat dia. Tu baru panggil rasul, utusan Allah. Rasul ni utusan Allah, nak menyampaikan hukum-hukum Allah. Maka jika diberitahukan dia hukum-hukum, maka jika diberitahukan dia manusia untuk diri manusia itu juga sahaja, maka dinamakan dia nabi juga, bukan rasul. Kalau dia tu disuruh diberi wahyu ke Allah dan tidak disuruh untuk menyampaikan, maka tu hanyalah nabi saja, bukan rasul. Wahyu ni ada 3 peringkat. Yang pertama yang pertama yang disuruh untuk menyampaikan. Yang disuruh untuk menyampaikan, maka hak disampaikan kepada kita ni, sampai kepada kita, hak itulah yang disuruh sampaikan. Yang kedua, yang haram disampaikan, yang tidak boleh disampaikan. Ia boleh wahyu, tapi Tuhan kata jangan sampai kepada orang lain, maka tak sampai kita. Kalau kita kata sampai kok, tipu tu. Kalau kata sampai kok, mana Nabi dah amanah, mana ada sampai tu, tak tahu. Yang ketiga, diberi pilihan, nak siapa pun apa, tanpa siapa pun tak apa. Maka ni Nabi pilih-pilih je orang, orang-orang hak Nabi nak sampaikan. Seperti mana katanya Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah kata, kalau aku khabar hak Nabi royak aku, nescaya semua ni akan kerak ke aku. Mana ada hak Nabi bagi tahu ke Abu Hurairah, dan Abu Hurairah tidak sampai kepada orang lain. Ada beberapa perkara tu hak wahyu, hak Nabi pilih tu nak sampai kepada siapa-siapa tu. Tu tiga jenis wahyu tu. Tu. Maka jika diberitahukan dia untuk dirinya juga, maka dinamakan dia nabi juga, bukan rasul. Habis. Maka wajiblah di atas kita kesemua terima dan percaya dan menurut akan sekalian ajaran yang keluar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok kata, maka wajiblah di atas kita. Bila sebut wajib, depan perkataan wajib ada atas, maka tu kena pada wajib syarak tadi. Wajib syarak maknanya kalau dak buat dosa, buat boleh pahala. Wajib ni, wajib di atas kita semua. Siapa kita semua? Orang-orang muslim, orang-orang beriman, terima dan percaya, mesti terima dan percaya dan menurut akan sekalian ajaran yang keluar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan petikan hak Nabi buat je, jangan petikan. Dengan kepahaman yang betul lah. Bukan dengan kepahaman yang salah. Walaupun mengikut hadis Quran pun, kalau kepahaman salah. Dia bukan salah di Quran hadis tu, salah di kepahaman. Sebab tu kita nak faham kena ikut ulama juga. Kerana Nabi sebut dah al ulama'u warasatul anbiya. Ulama ni pewaris segala nabi. Maka kalau tak ada ulama, siapa dia orang nak faham? Kalau hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Quran tu, maka orang golongan-golongan yang mengajuk kepada kepada dengar, kepada kembali kepada Quran dan hadis, direct gitu, maka tu golongan yang sesat, salah. Sebab siapa dia? Kita kena wajib kena ngaji juga dengan ulama yang muktabar. Barulah boleh faham faham ajaran Nabi yang betul. Ajaran Nabi yang betul, bukan ikut kepala kita je. Tengok orang zikir anggut gini sikit, sesat lah tu. Apa? Sebab kita dah aja tengok. Dia tengok orang zikir kena sesat. Padahal ada dalil-dalil dia. Zikir Allah sesat. Sebab apa? Dia tak jumpa dalam hadis. Dia kata tak ada dalam hadis. Padahal ulama bahas belaka dah. Dalam kitab-kitab. Tinggal kita je ngaji. Ulama wadah ni kitab tauhid.
hak nu kitab fiqh, hak nu kitab tajwid, hak nu kitab buat dah khusus bahagian-bahagian nak suruh mudah kita faham, nak suruh mudah kita belajar, tak payah gali sendiri, tak payah cari sendiri dalam Quran. Nak cari hukum tajwid, hukum mi mati, hukum nun mati, ikhlak warna kalau dalam Quran, lagi nama ikhlak tu, mana ambil mana nama ikhlak tu. Tak jumpa cari tu lama dia buat dah molek dah. Tak nama hukum gini apabila nun mati temur ngebah nama dia ikhlak. Apabila ming mati apabila nun mati temur ngeming idgham nama. Dia tak molek dah. Dah Quran tak ada sebut gitu. Dan kalau kita nak cari dia jumpa tak? Tak jumpa pasal dah. Nak baca tu tak pandai Quran tu kalau tak ada orang ajar. Ke boleh baca? Tak boleh. Dalam Quran pandai sangat belajar. Dalam bab lain tak ambuh. Tak ambuh ikut ulama, nak ikut hadis saja. Nak ikut hadis saja. Tu payah. Dia tak sedar pada dia ikut kau tengok dalam Quran baca mazhab mana tu Quran tu. Baca qiraat mana? Qiraat tu mazhab Quran tu. Tu nak terikut dah. Dia terikut dah sebenarnya. Nak kembali Quran hadis kau ni. Siapa dia yang mengesahkan bacaan? Hak mengesahkan bacaan Quran hak tu. Tak mesti daripada nabi, daripada sahabat, daripada tunggu siapa ke learning tok guru Quran gitu. Gitu juga ilmu-ilmu lain. Hak mengesahkan daripada nabi, daripada sahabat, daripada imam mustahid, daripada ni, daripada siapakah ke learning tu. Kemudian wajib dia maka wajiblah di atas kita kesemua terima dan percaya dan menurut akan sekalian ajaran yang keluar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengerjakan sekalian yang wajib. Macam mana tu nak menurut sekalian ajaran yang keluar daripada Nabi tu? Tu dengan mengerjakan sekalian yang wajib. Dengan mengerjakan sekalian yang wajib pada syarak. Buat wajib pada syarak dan patang daripada yang haramkan dia pada syarak. Patang ni mana? Tak buat patang. Bukan patang tengok. Kalau patang tengok tu dia buat biasa. Patang tengok, orang ambil makan lalu. Tak boleh. Dia patang. Orang beranak dia pun patang. Patang tu mana? Menahan daripada melakukan perkara-perkara hak dilarang. Tu dah patang daripada yang diharamkan dia. Pada syarak dan sayugia di atas sekalian orang yang loba. Dan sayugia di atas sekalian orang yang loba-loba berbekal bahawa kerjakan yang sunat dan membanyakkan diakan yang sunat dan juga meninggalkan yang dimakruh. Tu. Dan semoleknya pula bagi orang yang tamak dalam berbekal akhirat ni. Tamak mana? Bahawa kerjakan yang sunat dan membanyakkan kerja yang sunat tu. Buat kerja sunat dan memperbanyakkan pula. Buat suku sunat, memperbanyakkan sunat pun suku. Dan juga meninggalkan yang dimakruh. Makruh tinggal. Dan janganlah kita berasa panjang angan-angan hidup dengan cadang nak beramal. Tu. Dan janganlah kita berasa panjang angan-angan hidup. Ni panjang angan-angan ni antara yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut mana? Minasyaqai arba'un. Daripada kejahatan itu ada 4. Qaswatul qalbi, iaitu kerahnya hati. Yang pertama wajumudul aini, kerahnya air mata. Wal hirsu, dan banyak kira-kira. Hirsu ni banyak kira-kira, ngira sangat. Watulul amali, yang keempat panjang angan-angan. Ni Nabi sebut. Makna kalau ada kalau ada salah satu ni, iaitu tanda orang tu orang jahat. Yang pertama kerah hati. Kerah hati. Kerah hati ni makna benda tak masuk dah. Kalau orang wina nasihat pun tak makan dah. Tu hati yang kerah.
Dak kalau dengar bab mati pun dia tak erang dah. Mati kerah tu. Tu. Yang kedua, jumudul aini. Beku air mata. Dak nangis dah. Dengar teringat akhirat ke ingat ke Tuhan ke tak rasa nak nangis dah. Kerah hati tu. Kesan daripada kerah hati tu kerah air mata. Sedangkan air mata tu Nabi sebut kalau air mata kerana Allah dia akan memadamkan api neraka tu. Al-Kamaka tu. Wal hirsu dah hirsu. Hirsu ni banyak kira. Kuat kira sangat. Nak buat kebajikan ni kira. Kalau gini rugi seria rugi tak nak beli pula. Cuklat. Dia kira gitu. Habis kupi. Kupi bukan nak kata hirsu tu kupi. Makna hirsu ni ngira banyak sangat. Kalau pergi surau kan, dah down pula. Nak ingat bola. Kalau belajar kan jadi penimpan dia pula belajar. Banyak kira-kira sangat. Faham tak? Nak buat benda kebaikan tu banyak sangat tu. Banyak orang panggil kiraan dia tu. Tu jadi tu. Dan yang keempat, panjang angan-angan. Panjang angan-angan tu. Macam dia sebut tu, tengok. Dan janganlah kita berasa panjang angan-angan. Hidup dengan cadang nak beramal pada masa tua. Masalah. Angan kau ni learning biar lagi muda lagi. Tua-tua sekarang beramal. Tu panjang angan tu. Maka ini angan-angan tidak betul. Angan-angan gini tidak betul. Kerana umur seorang itu tidak kita dapat tahu bilakah cukupnya. Kerana umur kita ni kita tak tahu. Sebab syarat mati tu bukan tua. Syarat mati tu hidup. Orang hidup mati bukan sakit. Syarat nak mati ni bukan sakit. Syarat mati ni hidup. Tak kira lah orang tu hidup panjang ke, hidup dia pendek ke, atau dia akan mati. Ada juga orang sakit bertahun-tahun tak mati-mati. Hak duk tunggu dia tu 3 orang mati belaka. Hak duk tunggu dia di hospital. Ada? Hak baru ni mak dia lama dia dah di hospital. Anak dia mati hak tunggu. Anak dia mati tepi mak dia. Hak je tunggu tu mati. Mak sakit gitulah. Tapi tak mati. Sebab tu syarat mati bukan sakit. Syarat mati hidup. Orang hidup mati. Tak kira bila-bila dia. Sebab tu dia kata kita tak tahu bilakah cukupnya umur kita tu tak tahu bila. Serta beberapa manusia yang muda-muda dan kecil-kecil pada kita yang telah mati mereka itu. Bahkan ramai je orang muda pada kita mati. Orang sekeliling kita tak? Tu panjang angan. Dan juga beberapa banyak yang mati di tengah-tengah kerja kebun dan meniaga masalah. Tu banyak ramai mana mati tengah buat kerja. Duk dah jabat pun mati. Duk kerja kebun pun mati. Kerja bahaya pun mati cara bahaya. Kerja tak bahaya pun duduk dalam lekong mati juga. Mati belaka. Sebab mati ni kata dah bukan syarat dia bahaya, bukan syarat dia sakit, bukan syarat dia tua. Syarat dia hidup. Tiap-tiap hidup akan mati. Tak kira lah pasal mana pun. Dia mari bila mari aja tidak akan kurang 1 saat pun. Yang berangan-angan mereka itu akan dapat kaya. Hak mati ni pula hak berangan-angan mereka itu akan dapat kaya dan senang pada masa tua masalah. Maka matilah mereka itu dengan kosong tangannya daripada harta punya dan daripada amalan. Kerana nak semayang, puasa dan belajar itu mereka itu kata nanti kaya dahulu. Ni orang panjang angan-angan. Iaitu orang yang nak beramal, nak cari amalan, tunggu tua-tua dululah. Tu orang panggil orang yang panjang amalan. Panjang angan-angan. Bahkan mati. Mati tanpa ada bekalan langsung. Tu bahaya. Waliazubillah. Mati tengah-tengah tu. Tengah-tengah kerja nak mati ngejuk. Mati ngejuk tu antara Nabi minta jauh daripada mati mengejuk.
Kecuali kita ni orang hak standby tak mau dak ahli zikir tak mau dak apa nak mati bila-bila pun bukan kata tak boleh mati mati tapi biar ada persediaan sokmo di atas hari tu biar ada persediaan sokmo, bukan kata tak boleh kerja tapi kerja tu biar kerja tu jadi ibadat biar kerja tu jadi ibadat supaya kita ni mati dalam ibadat, dalam ingat Tuhan sokmo. Maka ini adalah satu kerugian yang amat besar di sisi yang berakal, laki-laki dan perempuan yang berajak kepadanya laki-laki dan perempuan oleh nafsu dan syaitan. Ni kalau mati tanpa ada bekalan tu ialah satu kerugian yang amat besar tak kira lelaki tak kira perempuan tak kira lelaki tak kira perempuan, satu kerugian yang amat besar. Maka sedarlah kamu hai kaum-kaumku maka sedarlah kamu hai kaum-kaumku, maka silakanlah kamu kepada belajar serta beramal selalu dengan ilmu yang kamu dapat itu. Maka dia kata kalau gitu, kalau tahu dah gitu sedarlah gilah belajar, belajar beramal selalu dengan ilmu yang kamu dapat. Jangan belajar ada ilmu sekung biar dulu, tu bahaya juga. Ilmu tanpa amal tu sia-sia, amal tanpa ilmu gila. Amal tanpa ilmu gila, ilmu tanpa amal sia-sia gitu. Nak beramal kena ada ilmu, nak beramal kena ada ilmu. Tu dia kata. Dan jikalau kamu payah dan miskin sekalipun, dia kata baik tak apalah payah miskin pun, penting belajar biar kita ni ada ilmu dan amal kita tu. Tak apa payah dan miskin sekalipun, dia kata. Dan ambillah kamu dan kerjalah kamu daripada harta dan pekerjaan dunia yang mudah-mudah juga. Kerja mudah-mudah je. Milih sangat kerja mudah-mudah, lepas-lepas wi makan je. Lebih tu masuk lebih cari akhirat. Tu cari akhirat dia kata. Mana kerja mudah-mudah ni maksud dia? Ialah yang tidak membawa kepada rugi masa hidup kita di atas dunia yang sementara ini. Tu kerja mudah-mudah. Makna kerja hak lepas kita makan je. Lepas makan kita, anak bini kita selesai boleh makan, tak ada masalah. Lepas tu cari akhirat. Cari akhirat. Cari tempat belajar, cari tempat beramal, khidmat pada agama, hidup surah, tak kira. Tu satu amalan tu. Ajak orang, boleh ngajar pula. Tu. Lain buat mudah-mudah dunia ni, buat mudah-mudah tu. Tu kata ayat dia tu. Hak kerja, cari kerja ada bawa hak tidak merugikan masa kita. Jangan cari kerja, maknanya ni jangan cari kerja hak boleh waktu kita nak belajar asal boleh mari belajar jadi tak boleh belajar. Sekat tu jangan. Cari kerja hak boleh kita ada masa kita celah boleh pergi ngaji. Gitu. Biar istiqamah. Kata dia. Mana ni? Dan kerjalah kamu daripada harta dan pekerjaan dunia yang mudah-mudah juga, ialah yang tidak membawa kepada rugi masa hidup kita di atas dunia yang sementara ini. Dan hendaklah kamu serah sekalian pekerjaan kamu itu kepada Tuhan yang tentu adanya. Dan serah rezeki ni hak kerjaan Tuhan. Rezeki ni kerjaan Tuhan. Kita kerja ke tak kerja ke, kalau Tuhan bagi rezeki, ada rezeki. Tuhan tak bagi rezeki, tak ada tak nanti ke kerja. Rezeki ni mereka kata, setengah ulama kata rezeki ni ialah benda yang masuk dalam tubuh kita, yang jadi darah daging kita, yang boleh menguatkan tubuh badan kita. Itulah panggil rezeki. Ada hak haram, ada hak halal. Lagi dah masuk dalam tubuh badan kita, bukan kita lagi. Tak ada rezeki kita lagi. Bila butuh rezeki kata ulama mati. Mati butuh rezeki.
Tu habis serah kepada Tuhan dia kata. Tuhan mana yang tentu adanya dan sedianya. Sedia Tuhan tu ilahi. Sikit gini. Dan janganlah kamu buat bermudah-mudah dengan ilmu usuluddin. Yang telah buat bermudah-mudah dengan dia dengan ilmu usuluddin oleh yang jahil-jahil dan juga yang bebas-bebas dan yang sombong-sombong dengan tidak tahu ke mana hala pegangan mereka itu. Mereka itu yang jahil-jahil dan sombong-sombong tu, dan mencela-cela mereka itu akan yang mengaji ilmu usuluddin dan membanyakkan dia banyak mengaji ilmu usuluddin. Apa mencela dia? Supaya tinggal orang awam di dalam jahil. Seperti mereka itu juga. Ada orang dia kutuk pula orang ngaji ilmu usuluddin sifat 20. Ngaji dia kat sifat 20 sama pas serah dah habis-habis. Palbu kita dia buat gitu. Orang gitu tak boleh ikut. Apa? Sebab dia nak suruh jadi super dia. Dia kutuk gitu sebab dia nak suruh jadi super dia, jahil super dia. Maka dapatlah mereka itu tipu dan tarik kepada sekehendak mereka itu, orang yang jahil itu. Maka silalah saudara-saudaraku perhati dan renung akan takrir hamba di sini yang bersabit, yang bersakut paut dengan ilmu usuluddin, yang boleh dikatakan bila dipahamkan kehendak hamba di sini, maka orang itu lepaslah daripada taklid yang dikhilafkan pada sah i'tiqad itu. Maka sini ayat dia kata perhati molek-molek huraian-huraian yang dibuat ni. Huraian-huraian yang ditulis ni, mudah-mudahan apabila kita faham huraian dalam kitab ni, kita akan lepas daripada orang yang muqallid. Orang yang muqallid yang dikhilafkan sah i'tiqad dia itu. Sebab ada kata orang yang muqallid ni tak sah i'tiqad dia. Maka apabila ada kau yang kata orang muqallid tak sah i'tiqad, maka takut kau orang kata tak sah i'tiqad tu hak betul. Maka bahasan sifat wujud, iaitu wajib syarak di atas kita, i'tiqad di hati kita akan bahawasanya Tuhan itu tentu dan sungguh dan sengoti adanya. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.